Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberitahu pengenalan artikel kami. Tanah Melayu telah diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957 dan telah dilaungkan oleh Tengku Abdul Rahman di Dataran Merdeka. Pada ketika itu, negeri Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei masih berada di bawah jajahan British dan masih belum mendapat kemerdekaan. British telah menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak akan mengambil masa yang lama untuk merdeka kerana dari segi politik dan ekonomi mereka masih tidak stabil dan tidak memuaskan pihak British. Dengan ini, Tengku Abdul Rahman telah mencadangkan bahawa supaya negeri-negeri tersebut bergabung dan masuk ke Persekutuan Tanah Melayu supaya mereka mendapat kemerdekaan awal. Seterusnya, pada tahun 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan dengan gabungan 3 buah negeri, iaitu gabungan dan kemasukan 3 buah negeri, iaitu Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun pada tahun 1965, Singapura telah keluar dari Persekutuan Tanah Melayu dan mereka ingin memiliki negeri mereka sendiri. Oleh itu, penilaian yang dapat saya ambil dari artikel ini ialah penilaian yang positif kerana dengan kemasukan Sabah dan Sarawak tadi, ia membentuk sebuah negara Malaysia yang maju dan berdaulat sehingga sekarang. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang ulasan ringkas artikel ini. Untuk menjadi sebuah negara yang maju dan berdaulat, semestinya banyak cabaran yang akan dihadapi, lebih-lebih lagi kepada negeri yang baru bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu negeri Sabah dan Sarawak. Dengan ini, banyak isu yang dipertikaikan oleh orang ramai seperti adakah Sabah menyertai Malaysia atau sama-sama membentuk Malaysia. Selain itu, terdapat banyak proses dan pembincangan hangat yang perlu dibincangkan, lebih-lebih lagi dari segi ekonomi, sosial dan politik negeri Sabah. Biasanya pihak yang terlibat dalam perbincangan tersebut ialah seperti Suruhanjaya Kobot dan AJK, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Kerajaan. Dengan ini, apabila Sabah menyertai Persekutuan Tanah Melayu, kita dapati banyak perubahan yang berlaku dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dan kemasukan negeri Sabah juga telah membangunkan negara Malaysia yang berdaulat dan aman sehingga ke hari ini. Awal pembentukan Persekutuan Malaysia telah dicadangkan oleh Lord Bracy iaitu pada tahun 1887 dan Sir Malcolm Macdonald pada tahun 1948 dan juga Theo Chalmers 1948. Namun ketiga cadangan ini telah ditolak dan cadangan Tunku Abdul Rahman untuk membentuk Persekutuan Malaysia telah diterima oleh British. Dapat 3 faktor pembentukan Malaysia. Faktor yang pertama ialah politik. Saya mengambil satu contoh iaitu ancaman komunis di Singapura. Keadaan politik di Singapura dikuasai oleh Parti Barisan Sosialis. Parti ini di bawah kefahaman komunis. Parti ini telah memenangi pilihan raya di Hon Kim. Hon Kim merupakan kubu kuat pertahanan Parti Tindakan Rakyat di bawah kepimpinan Lee Kuan Yew. Hal ini telah membimbangkan Tunku Abdul Rahman dengan pengaruh yang berlaku di Singapura.
seterusnya ialah penglibatan Sabah dalam pembentukan Persekutuan Malaysia UNKO ataupun United National Kadazan Organisation pada awalnya tidak bersetuju dan menyuarakan ketidakpuashatian mereka terhadap pengisytiharan Malaysia. Mereka berpendapat bahawa apabila perancangan Malaysia ini berjaya, rakyat Sabah akan kehilangan hak dan pentadbiran Sabah akan diambil oleh orang Melayu. Pemimpin Borneo telah membentuk satu barisan bersepadu iaitu United Front untuk mencabar rancangan Malaysia ini. British telah memanggil barisan bersepadu untuk menyertai satu persidangan Commonwealth di Singapura untuk membincangkan tentang pembentukan ini. Jadi, wakil daripada Sabah ialah wakil daripada Sabah ialah Donald Stephen dan wakil daripada Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman. Seterusnya wakil daripada Singapura ialah Lee Kuan Yew. Hasil dari perjumpaan Persatuan Parlimen Commonwealth telah tertubuhnya 3 jawatan kuasa baru iaitu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Jawatan kuasa ini ditubuhkan pada 23 Julai 1961. Ini bertujuan untuk mengumpul idea dan juga pendapat tentang pembentukan Malaysia di wilayah tertentu. Jawatan kuasa yang kedua ialah Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya ini telah ditubuhkan pada November 1961. Jawatan kuasa ini untuk meninjau rakyat Sabah dan Sarawak tentang persetujuan pembentukan Malaysia ini. Hasil dari tinjauan ini seramai 71% daripada rakyat Sabah dan Sarawak telah bersetuju untuk pembentukan Malaysia ini. Suruhanjaya yang ketiga ialah Jawatan Kuasa Antara Rakyat iaitu JAK. Jawatan kuasa ini dibentuk pada Ogos 1962. Jawatan kuasa ini adalah untuk membincangkan tentang perlembagaan untuk Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Selanjutnya ialah reaksi Sabah terhadap pertubuhan Malaysia. Pada awalnya, mereka menentang pertubuhan ini. Mereka tidak berpuas hati dan pemimpin Sabah iaitu Donald Stephen telah menyertai barisan bersepadu atau United Front untuk menentang rancangan ini. Namun, dia telah berubah fikiran apabila telah menyertai Parlimen Commonwealth dan menyedari bahawa pelbagai manfaat akan didapat jika Sabah menyertai pembentukan ini, terutamanya kepada rakyat Sabah. UNKO di bawah kepimpinan Stephen Donald bersetuju dengan penubuhan Sabah ini, namun Parti Bersatu dan Demokratik bersetuju dan tidak bersetuju. Mereka bersetuju bersyarat iaitu tiada agama rasmi dan juga bahasa Inggeris dikekalkan. Cabaran yang dihadapi Sabah dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Cabarannya ialah Filipina masih lagi ingin menuntut Sabah wakil kepada Kesultanan Sulu. Filipina menghantar surat kepada Duta Filipina di London dan surat itu telah ditolak oleh British. Namun, Filipina tidak berpuas hati dan tidak berputus asa. Dia menghantar lagi surat kepada pihak British untuk menuntut Sabah dan pihak British masih lagi menolaknya. Seterusnya, Filipina menghantar surat kepada Tunku Abdul Rahman untuk menuntut Sabah dan Tunku menegaskan bahawa dia tidak mahu mencampur tangan dalam pertelingkahan antara Filipina dan juga British selagi Sabah tidak memasuki Persekutuan Melayu. Seterusnya, satu pernyataan terbuka telah dibuat oleh Presiden Macapagal iaitu British ingin
meluaskan kawasan mereka, ingin meluaskan penjajahan mereka, dan ini telah menaikkan kemarahan para pemimpin dan menghantar surat kepada Presiden Macapagal untuk menafikan apa yang telah didakwa oleh Macapagal itu. Adakah isu ini menarik dan mengapa? Isu pertama iaitu cadangan awal pembentukan Persekutuan Malaysia dan faktor penubuhan Persekutuan Malaysia. Isu ini dianggap menarik kerana isu ini merupakan kepentingan kepada pihak British. Cadangan ini bertujuan mewujudkan percantuman negeri-negeri di Tanah Melayu, Singapura dan Borneo supaya pihak British dapat membentuk sebuah tanah jajahan yang besar. Selain itu, pihak British ingin memperkukuhkan kedudukan di Tanah Melayu disebabkan oleh rasa tergugat berpunca dari kesedaran politik di Asia Tenggara selepas berlakunya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan satu demi satu negara-negara di rantau Asia menuntut kemerdekaan. Hal ini ditambah lagi dengan Persidangan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 1960 yang telah meluluskan resolusi 1514 bagi memerdekakan tanah-tanah jajahan. Dan seterusnya ialah dari segi meningkatkan kegiatan ekonomi. Menurut Sir Robert Rusty, iaitu seorang ahli Parlimen Commonwealth yang dalam rangka lawatan ke Singapura, beliau berpendapat bahawa penyatuan ini akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi dan strategi. Walau bagaimanapun, cadangan ini masih kurang mendapat sambutan dari pihak British. Akhir sekali, ketika Tanah Melayu diisytiharkan merdeka, negeri-negeri Borneo dan Singapura masih lagi belum mencapai kemerdekaan. Oleh itu, dengan adanya Persekutuan Malaysia, ianya dapat membantu negeri-negeri lain untuk mencapai kemerdekaan secepat mungkin. Hal ini penting kerana ianya dapat membantu mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam kalangan negeri-negeri yang terlibat. Isu kedua iaitu pelibatan Sabah dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Isu ini dianggap menarik kerana isu ini juga merupakan salah satu kepentingan kepada British, iaitu untuk memasukkan mereka dalam kalangan negeri yang pernah menjadi tanah jajahan untuk diletakkan dalam Persekutuan Commonwealth. Isu ini juga menyebabkan pemimpin dan parti politik yang baru muncul di wilayah tersebut, termasuk pemimpin dari Sabah seperti Donald Stephen yang menubuhkan United National Kadazan Organisation UNKO berasa terkejut. Dengan kesadaran politik baharu dan keinginan yang berkobar-kobar untuk merdeka, mereka menganggap rancangan Malaysia ini merupakan satu bentuk penjajahan baharu, iaitu sebagai satu helang tanah Melayu untuk meluaskan kuasa dan menggantikan penjajahan British. Telah berlaku persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth yang ke-8 di Singapura sehingga mewujudkan sesuatu penetapan seperti Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Malaysia (MSCC), Suruhanjaya Pokok dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan (JAK). Isu ketiga ialah isu reaksi penduduk Sabah terhadap rancangan pembentukan Persekutuan Malaysia. Isu ini dianggap menarik kerana pada permulaannya, kebanyakan rakyat Sabah tidak bersetuju dengan rancangan Malaysia dan pada pandangan mereka, pembentukan ini hanyalah satu penjajahan tanah Melayu dalam bentuk baru bagi meluaskan kuasa pihak British. Namun, pada akhirnya, mereka bersetuju untuk menyertai Persekutuan Malaysia kerana demi kebaikan penduduk Sabah sendiri, terutamanya bagi orang Kadazan. Beliau melihat dengan pembentukan Malaysia, peluang kaum Kadazan untuk menjadi bangsa yang berjaya di Sabah dapat dicapai dalam pelbagai bidang akan menjadi kenyataan. Perkara yang dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara berfikir tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel ini. Yang pertama, dapat mengetahui kesukaran proses pembentukan Malaysia. Cadangan pembentukan Malaysia telah beberapa kali ditolak. Selepas Perang Dunia Kedua, Malcolm MacDonald, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Asia Tenggara, mencadangkan hasrat untuk penyatuan politik Malaysia. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga wilayah Borneo tidak menunjukkan minat terhadap cadangan tersebut. Di Singapura pula, cadangan mencantumkan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak mula disuarakan oleh Teo Chan Bee, iaitu seorang ahli Majlis Perundangan Singapura pada tahun 1948 dan diulangi sebanyak 3 kali. Walau bagaimanapun, cadangan ini masih mendapat sambutan yang dingin dari pihak British. Di Sabah pula, wujudnya sentimen terhadap cadangan penubuhan Malaysia ini. Di Sabah,
rancangan penubuhan Malaysia ini telah memeranjatkan pemimpin-pemimpin dan parti-parti politik yang baru sahaja ditubuhkan. Dengan kesedaran politik dan keinginan untuk memerdekakan Sabah yang berkobar-kobar, para pemimpin politik Sabah menganggap rancangan itu sebagai bentuk penjajahan yang baru dan sebagai satu helai tanah Melayu untuk menggantikan kuasa British. Mereka beranggapan sekiranya rancangan itu berjaya dilaksanakan, segala jawatan pentadbiran di Sabah akan diambil alih dan diisi oleh orang-orang di Semenanjung. Yang kedua, tuntutan Filipina ke atas Sabah. Tuntutan Filipina ke atas Sabah merupakan salah satu cabaran Sabah dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Dalam mencapai persetujuan antara pemimpin Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura, berlaku reaksi yang tidak menyenangkan terutamanya negara jiran Borneo Utara, iaitu Filipina, yang mula menuntut hak ke atas Sabah bagi pihak waris Kesultanan Sulu. Filipina telah mengemukakan tuntutan ke atas Sabah sebanyak beberapa kali. Tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Borneo Utara sebenarnya sudah dimulakan selepas era pemerintahan Sultan Jamalul Kiram yang berakhir pada tahun 1936 oleh pihak warisnya. Namun, tindakan British mengisytiharkan pemilikan mutlak mereka ke atas Borneo Utara tanpa mahu berunding telah merumitkan isu ini. Sabah selamat menyertai Persekutuan Malaysia pada bulan September tahun 1963 yang mengakibatkan Filipina memutuskan terus hubungan diplomatik dengan negara kita yang baru sahaja terbentuk kerana mereka benar-benar percaya Sabah adalah milik mereka. Hubungan Malaysia dan Filipina kekal dingin walaupun kedua-duanya saling berdamai dan hanya pada tahun 1989 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara terbentuk secara rasmi. Namun bagi Filipina, pendirian mereka kekal, iaitu tuntutan ke atas Sabah akan tetap diteruskan. Isu tuntutan ini sepatutnya tidak lagi wujud kerana Sabah secara mutlaknya menjadi sebahagian daripada Malaysia dan segala pentadbiran Sabah termaktub di dalam Persekutuan Malaysia. Yang ketiga, hak dan keistimewaan Sabah. Sabah mempunyai pelbagai hak dan keistimewaan dan antaranya ialah immigration. Sabah mempunyai kuasa dalam urusan immigration mereka sendiri dan kelebihan ini tidak terdapat di negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia. Jadi, tidak hairanlah terdapat segelintir individu mahupun pemimpin politik yang disekat daripada memasuki Sabah. Keistimewaan tersebut tidak perlu dipertikaikan kerana ianya termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga Perlembagaan Malaysia dan ianya sah dari segi politik dan perlembagaan. Sesiapa sahaja yang mempertikaikannya tidak faham akan sejarah dan perlu belajar dan membaca semua dokumen dan buku sejarah yang berkaitan tentang perkara ini. Antara kelebihan yang terdapat dalam artikel ini adalah penulisan artikel ini adalah ditulis dengan jelas. Oleh itu, para pembaca dapat pelbagai info tentang cabaran Persekutuan Malaysia dan sebagainya. Oleh itu, isu-isu utama yang ditekankan dalam artikel ini membantu para pembaca untuk memahami dengan lebih tentang Persekutuan Pertukaran Malaysia. Seterusnya, cabaran Sabah ke arah proses pembentukan Malaysia dapat mewujudkan sifat nasionalisme dan patriotisme dalam diri masyarakat. Hal ini kerana terdapat banyak cabaran untuk membentuk sebuah negara. Seterusnya, penulisan artikel ini menyatakan betapa pentingnya aspek keselamatan dan kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengatasi cabaran yang berlaku. Hal ini seperti yang termaktub dalam artikel di mana Tunku Abdul Rahman melakukan banyak inisiatif untuk menggabungkan Sabah di dalam Malaysia. Tambah itu, Sabah dan proses pembentukan Malaysia adalah untuk menjamin keselamatan negeri Sabah daripada gangguan Filipina. Oleh itu, seorang pemimpin yang bagus adalah seorang yang bertanggungjawab ke atas keamanan negara dan bijak mengatasi masalah. Tambahan itu, artikel ini juga dituliskan dengan jelas sehingga para pembaca dapat memahami setiap hasil daripada penelitian ini dengan baik. Isu utama juga dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan berstruktur. Akhir sekali, sumber rujukan yang digunakan oleh penulis untuk membentuk artikel ini adalah berdasarkan kajian-kajian dan buku yang berfakta. Oleh itu, penghuraian artikel yang jelas dan berfakta membantu para pekaji lain yang membaca untuk membuat kajian saintifik atau dijadikan sebagai bahagian rujukan untuk kajian mereka. Antara kelemahan yang terdapat dalam artikel ialah perenggan yang ditulis dalam artikel ini adalah tidak seragam dan tidak selaras seperti terdapat perenggan yang mempunyai 6 baris, 5 baris, 7 baris di bawah satu subtopik sama.
Impaknya, keselarasan dalam satu artikel tidak ada dan mengganggu para pembaca untuk membaca mengenai tulisan ini. Seterusnya, terdapat juga beberapa kesalahan ejaan dalam penulisan artikel ini. Ini menunjukkan bahawa penulis tidak cakna dan tidak memeriksa kesalahan ejaan ini semasa menulis. Kesalahan yang berlaku boleh merendahkan nilai satu artikel. Oleh itu, sebelum menerbitkan sebuah artikel, penulis perlulah memeriksa dan meminta pendapat pengkaji lain agar artikel dikeluarkan bermutu. Akhir sekali, artikel ini tidak menggunakan sebarang bentuk grafik yang dapat menarik minat pembaca untuk meneliti artikel ini. Oleh itu, penulis perlulah menggunakan unsur-unsur grafik seperti gambar raja, graf dan sebagainya. Hal ini supaya artikel yang dikeluarkan dapat menjadi menarik. Kesimpulannya, membentuk sebuah negara merupakan satu perkara yang sukar kerana memerlukan banyak tenaga, pengorbanan, masa dan sebagainya. Tambahnya itu, bagi membentuk Malaysia, banyak rundingan telah dilakukan seperti yang telah dijelaskan dalam artikel ini. Rancangan untuk membentuk Malaysia juga telah mengeratkan hubungan antara negeri Sarawak, Sabah, negara Singapura dan Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia juga memberikan manfaat kepada Sabah seperti Sabah berpeluang untuk menguruskan sendiri hal immigration di bawah kerajaan negeri. Tindakan membuat penimbangan mengenai pembentukan Malaysia juga merupakan satu yang positif dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah fahami bahawa mewujudkan satu rancangan yang besar memerlukan satu pengorbanan yang banyak dan kerjasama antara semua pihak agar segala perancangan dapat dicapai dengan baik. Oleh itu, kita perlulah mempunyai sifat cinta sayang akan negara dan sifat patriotisme dalam diri kita.